Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Ya, saudara, selamat tengah malam saya ucapkan kepada semua yang sedang menonton Malam Seram. Okey, malam ini kita berjumpa sekali lagi. Hari ini saya berbaju macam kurta Melayu itulah, dia kurta plus kurung itulah dan bersongkok. Saya tak boleh gunakan headphone sebab songkok saya tinggi, headphone saya sampai kat sini je. Jadi saya gunakan earpiece, dan bila gunakan earpiece ni sound dia tak sedap Tapi tak apalah berkorban demi songkok saudara Jadi terima kasih pada semua. Kita dah pun melangkahkan kaki saudara. Kalau kita tengok tarikh hari ini merupakan 21 hari bulan Mei. Jadi 21 hari bulan Mei dah masuk 29 Ramadan 1441 Hijriah. Wow. 29 Ramadan lagi 2 hari saudara. Kemudian masuk 30 Ramadan dan kemudian kita akan menyambut hari raya insya-Allah yang bakal menjelang nanti insya-Allah. Jadi terima kasih pada semua yang sudi bersama dengan saya Casey setiap malam menemani saya untuk rancangan Malam Seram. Dan yang penting Malam Seram yang diketengahkan setiap malam ni hanyalah sekadar perkongsian, hiburan. Jangan mudah percaya dan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan Jadi sebelum tu sekali lagi lah, kita masih dalam bulan Ramadan. Jangan lupa walaupun lagi 2 hari nak beraya ni, jangan lupa bulan Ramadan saya nak ucapkan salam Ramadan ataupun Ramadan Karim. Dan saudara, pada malam ini saya nak berkongsi beberapa informasi. Antaranya kita juga ada tazkirah Ramadan berkenaan dengan zakat. Dah bayar zakat fitrah belum? Kalau belum bayar zakat fitrah, sila lunaskan zakat fitrah anda. Kalau belum, cepat-cepat sebelum nanti anda terlepas peluang satu dosa Dan malam ni saya akan temu bual. Ini merupakan YouTuber undangan, special YouTube collaboration bersama dengan Solo Ambush. Casey akan temu bual Solo Ambush. Solo Ambush ni adalah seorang YouTuber, boleh saya katakan barulah, tapi dia punya YouTube content, dia punya tahap keberanian dahsyat. Dia punya berani macam kerbau kejar singa. Macam itulah. Nanti kita akan tanya soalan-soalan kepada beliau. Beliau dah tadi, hari ni kita akan cuba video call. Tadi saya dah cuba test line. Setakat tadi tu okey lah line-nya, tidak ada tersekat-sekat, boleh kita berbicara. Jadi kita akan video call dan kita akan tengok Solo Ambush. Hari ni dia tidak ada jelajah mana-mana tempat, dia di rumah saja. Jadi harap line baik lah. Jadi malam ni banyaklah informasi, rancangan-rancangan istimewa akan bersama dengan anda semua. Yang penting sekali saudara, lampu lap dekat belakang ni melambangkan nak tibanya Syawal. Nanti malam raya mungkin saya akan cubalah buat sesuatu lah untuk anda semua. Cubalah mainkan lagu raya, kasih semangat sikit. Tak apalah kena copyright kan. Boleh? Kita mulakan kalau sudah bersedia. Malam Seram. Sekejap lagi kita akan temu bual Solo Ambush. Tapi sekarang kita mulakan dengan kisah yang pertama dalam Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Terima kasih sumbangan super chat daripada Aquaholics. Terima kasih atas sumbangan untuk Malam Seram. Saya hargai sumbangan menyokong saluran ini. Baik, kita mulakan dengan kisah yang pertama pada tengah malam ini. Yang pertama ingin saya kongsi kiriman daripada pengirim kita. Katanya, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Nama saya Rosdi. Saya nak berkongsi satu kejadian, kisah yang saya pernah alami secara peribadi. Tapi ini bukan kisah pengalaman yang tidak diduga. Selalunya orang kalau ceritakan dia nampak hantu, nampak jin kena ganggu, selalunya mereka ni macam tak expected benda tu berlaku kan. Jadi pada malam ni saya nak berkongsi perkara yang saya dah jangkakan dan saya sendiri nak benda ni berlaku. Dan inilah pengalaman saya. Kita terus sambung kisah daripada Brother
Rosdi untuk Malam Seram. Kejap, biar saya masukkan saya punya. Saya lupa pula cucuk ni. Baru betul. Tadi tiba-tiba macam hilang pula bunyi Kata Rosdi, pengalaman yang saya tak dapat lupakan berlaku, yang mana saya sendiri inginkan benda ini terjadi. Saya telah pun pergi ke sebuah rumah. Rumah ini adalah rumah milik seorang anti Cina. Dia dikenali oleh seorang rakan sahabat yang rapat, mempunyai sebuah bilik tidur yang terpaksa dibiarkan begitu saja. Kenapa agaknya? Menurut kisah yang dikongsi oleh Rosdi, saya ni adalah paranormal researcher. Saya suka dan ingin tahu sebenarnya cerita di sebalik setiap kejadian paranormal. Ada kalanya orang-orang ni cakap yang mereka mengharungi melalui pengalaman-pengalaman paranormal, akan tetapi itu semua hanyalah mainan minda mereka. Ada pula yang buat-buat cerita seolah-olah cerita mereka ni benar-benar berlaku, padahal mereka semua hanyalah menipu. Saya sebagai paranormal researcher, saya ingin tahu kisah di sebalik rumah anti. Anti ini tinggal saya tak nak sebut lah nama jalannya, tapi katanya di sini anti ini tinggal di salah sebuah kawasan dekat Skudai. Ya, di Skudai. Dia tinggal sebuah rumah banglo yang besar. Rumah banglo ada beberapa bilik. Salah satu biliknya dikatakan bilik itu berhantu. Dalam bilik itu ada twin sister, adik-beradik perempuan kembar, yang mana menetap dalam bilik itu, dan barang sesiapa yang tidur dalam bilik itu, mereka akan menjadi mangsa gangguan. Mereka akan diganggu sepanjang mereka tidur dalam bilik itu. Dan kalau bilik itu dikosongkan pun, kadang-kadang pada waktu malam akan terdengar bunyi bising dalam bilik berkenaan. Menurut kawan saya, anti yang diberi nama dengan nama samaran Anti Susan ini tinggal dekat rumah tu dah bertahun. Dan bilik itu sejak dia mempunyai anak-anak yang masih kecil sampai anak dia dah berumah tangga, dah kahwin, dah ada anak, bilik itu dikunci dan tidak pernah dibuka. Kejadian menyeramkan berlaku ketika mereka baru berpindah dekat rumah ni, iaitu terletak di Skudai. Bila mereka pindah dekat rumah ni, apa yang terjadi, Casey? Anti telah pun menempatkan bilik tidur ini kepada pembantu rumahnya, sebab bilik tidur ni terletak dekat tingkat bawah. Tapi oleh kerana bilik pembantu rumah seringkali terkena gangguan, membuat aduan, pada mulanya mereka cuba menolak, menidakkan, dan akhirnya pembantu rumah terpaksa tidur dekat luar bilik. Dan anti tu terdengar, Casey, pada waktu malam dengar bunyi bising, dengar bunyi almari dihentak, pintu almari dihempas, dan beberapa lagi kejadian pelik. Baru anti itu faham yang pembantu rumahnya bercakap benda yang benar. Jadi inilah tempat dia. Menurut anti, rumah itu dihantui oleh twin sister, sebab mereka, iaitu keluarga anti ini, pernah mendapatkan hikmat seorang tukang ubat Cina yang datang ke rumah mereka untuk buat pembersihan rumah, khususnya dalam bilik tidur itu. Dan orang yang melakukan upacara tersebut telah pun memberitahu anti yang dalam bilik tidur ini, benda ini susah nak keluar dan jenis yang degil. Kalau kau nak selamat, engkau tutuplah pintu bilik ini, jangan kasih sesiapa tidur. Jadi sejak hari itulah anti itu tutup pintu. Sampailah anak dia dah besar, dah berumah tangga, bilik itu masih dibiarkan tertutup, dan setiap malam masih akan kedengaran bunyi-bunyi yang menyeramkan. Jadi kata Rosdi, saya nak pergi. Saya tanya kawan saya tanya anti ni beberapa kali, dan akhirnya setelah saya tanya berkali-kali, bukan sekali tanya terus dapat ke si, berkali-kali saya tanya, anti ni benarkan saya pergi ke rumah dia. Katanya dalam ada twin sister, orang Cina, Casey, adik-beradik kembar perempuan. Dan saya pun pergi ke rumah anti dan saya tanya kalau boleh saya bermalam dekat dalam bilik tu. Anti itu mengatakan dia dah lama tak pernah buka pintu bilik ni, tapi kunci dia ada. Dia sembunyikan dalam satu peti. Saya pun tunggu dekat bawah. Dia naik ke atas, Casey. Rumah dia besar,
Dalam rumah siap ada lift. Aunty naik lift tingkat atas, ambil kunci, turun bawah. Dah disimpan dalam peti yang begitu lama. Dia buka, kemudian dia serahkan. Ini kunci. You kalau mau masuk you masuk. Wah tamu diri dekat itu pintu. Wah takutlah. Takut, kata aunty tu pada saya. Saya cakap, aunty, you don't worry. I dekat sini cuma nak masuk tidur dalam bilik tu je. I mau tengok apa itu perasaan tidur dalam bilik. Aunty tu kata, okey. Saya pun ambil kunci tu, Casey. Saya pegang kunci tu. Dia punya meremang tiba-tiba naik sampai ke tengkuk. Saudara, saya pergi ke bilik berkenaan. Saya masukkan kunci, saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Saya putar, ketak. Saya tolak pintu perlahan-lahan dan pintu bilik yang dah berpuluh tahun tak pernah buka dengan perlahan. Dalam bilik itu, Casey, dalam bilik itu macam bilik biasa. Ada katil, ada almari, tingkap ditutup, pintu depan sememangnya ditutup dan saya baru saja buka pintu tu. Jadi Casey, selepas itu saya masuk ke dalam bilik. Saya datang rumah tu dalam jam 9 malam. Kerana saya datang terus saya nak duduk dalam bilik tidur sampai ke esok pagi. Saya duduk dalam bilik, saya pun tutup pintu tanpa saya buka lampu dalam bilik. Kenapa saya tak buka lampu? Sebab saya tak nak mengganggu dan buat apa jua dalam bilik itu menjadi marah dan mungkin akan menyerang saya. Jadi saudara, kata Rosdi, kisahnya begini. Bila saya letak barang, iaitu satu rakaman audio dan juga satu video kamera, saya dah set up dekat tepi katil. Saya mula baring dekat atas katil. Saya baring, kemudian saya tengok siling, saya tengok kiri, tengok kanan dalam bilik yang terlalu gelap. Saudara para penonton Malam Seram, kata Rosdi, tiba-tiba saya dengar bunyi yang pertama. Bunyi pertama adalah dalam bilik itu bunyi cicak. Bunyi cicak Casey dalam bilik. Bukan sekali, malah beberapa kali. Kemungkinan bilik itu dah terlalu lama sehingga kan cicak mungkin membuat rumah sarang dalam bilik berkenaan. Saya baring, niat di hati nak rakamkan sesuatu. Casey, tiba-tiba saya rasa badan saya macam digigit sesuatu. Tangan saya tarik kerana agak berbisa, sampaikan terketuk kamera stand. Kamera saya terjatuh dan pecah. Lens dengan kamera dah terputus, tak boleh lagi dicantum. Ini bermakna saya dah tak boleh rakam. Saya dah tak boleh rakam. Sebab saya menggunakan power, yang mana power ni telah pun saya ambil daripada dalam bilik dan kamera itu boleh rakam daripada malam sampailah ke pagi. Kalau saya gunakan handphone, berapa lama handphone tu boleh rakam sebelum ia panas dan ia termati. Jadi saya rasa menyesal sangat. Bila saya tengok dekat tangan saya, tidak ada apa-apa pun tanda yang saya kena gigit. Tapi tadi bisanya Casey teramat sakit sampaikan saya tepis tangan, tergerak, terketuk kamera stand, kamera jatuh, lensa dan body kamera terputus, pecah di tempat kejadian. Saudara, saya mula cuba lelapkan mata. Tak boleh tidur Casey. Bila tengah tutup mata, ada orang bisik dekat telinga. Dia macam bisikan angin. Saya tutup mata lagi, telinga sebelah kiri pula. Saudara, sepanjang malam memang betul diganggu. Tapi saya bukan nak dengar bunyi bisikan suara, benda terjatuh, pintu hempas, bunyi cicak. Sebab itu benda kemungkinan boleh berlaku dan akan berlaku kalau bilik itu dibiarkan kosong. Saya nak jumpa dengan dua beradik kembar Cina. Dua beradik perempuan kembar Cina yang menghantui bilik itu seperti yang didakwa oleh tuan rumah. Casey, sebenarnya saya dah minta aunty tu
untuk buat beberapa perkara. Antaranya saya nak main permainan Spirit of the Coin. Saya ada Ouija board, saya boleh bawa papan tu, saya boleh main Spirit of the Coin, saya boleh tanya benda tu, nak tengok dia ada atau tidak dalam bilik tu. Tapi aunty ni tidak benarkan saya untuk buat sebarang upacara. Jadi saya kena hormat. Dah dapat izin untuk tidur satu malam dah bagus. Saya tanya boleh rekod, dia kata boleh rekod. Saya kata boleh rakam bunyi, dia kata boleh, tapi no, jangan buat sebarang upacara pemujaan, dia tidak benarkan. Jadi saya menghormati permintaan tuan rumah sebab akhirnya setelah berkali-kali saya tanya, dia izinkan saya. Malam tu saya tidur, ibu jari kaki saya beberapa kali ditarik-tarik. Ya, saya tidur, nanti saya boleh rasakan macam orang tarik ibu jari kaki. Saya akan bangun, mata saya tengok kiri kanan, masih tak nampak juga kelibat adik-beradik kembar. Saya tidur, satu waktu tu saya tak boleh bernafas, Casey. Badan saya seolah-olah dihempap oleh sesuatu. Tapi mujurlah saya tahu cara-caranya. Ya, dengan membaca surah dalam hati perlahan-lahan, dia akan terus membuka dan kita boleh mampu berdaya untuk tolak dan terus bergerak dan miringkan badan. Saudara para penonton Malam Seram, sampailah waktu pagi bila matahari pun terbit. Saya pun dah bangun dan saya agak kesal dan sedih kerana saya tidak dapat melihat, mengalami kejadian yang saya harap-harap ingin berlaku. Saya keluar, aunty tu tanya, macam mana? Ada. Saya kata, aunty, bilik ini memang ada. Tapi saya tak tahu yang itu ganggu saya, itu twin sister ataupun bukan. Itulah pengalaman saya, Casey, kata Rosdi. Pengalaman yang tak dapat saya lupakan. Sekian, terima kasih. Selamat Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Okey, itu dia kisah dari Rosdi. Ya, terima kasih pada sumbangan super chat daripada Kak Nurkia Jones. Terima kasih Kak Nurkia. Assalamualaikum Casey dan Momo. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita semua dapat harungi bulan puasa dalam COVID. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin kalau putar lagu raya jangan lagu SG Bing, okey? Bab nanti akak nangis pat sini. First time tak balik kampung dah, daripada Kak Nurkia Jones. Saya putar lagu dia, tengoklah macam mana sebab ada syarikat-syarikat ni dia terus tak ada warning tengok macam lagu mana yang boleh saya ketengahkan lah, insyaAllah saya akan cubalah. Terima kasih sumbangan super chat yang saya baru terima daripada pengirim kita. Casey dah bersemangat nak beraya sih, bersongkok tinggi berbaju kurung biru dimeriahkan dengan lampu kelap-kelip. Selamat Hari Raya. Biasalah, kasih semangat walaupun tengah COVID. Dan terima kasih atas sumbangan super chat anda, Siti Aisyah Rusli. Ya, semoga anda juga dimurahkan rezeki dan selamat Hari Raya Aidilfitri untuk anda juga sekeluarga. Baik, kita akan cuba dapatkan Solo Ambush. Saya nak message beliau suruh video call sekarang. Jadi boleh call. Dan kita akan go live. Saya akan tanya soalan-soalan yang basic dululah. Kemudian selepas soalan basic barulah kita akan teruskan dengan soalan-soalan yang lebih dahsyat berkenaan dengan pengalaman solo ambush. Kalau sudah bersedia, kita kembali selepas pesanan berikut ini. Jangan ke mana-mana. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Okey saudara, kita masih menantikan panggilan daripada video call dari Solo Ambush. Saya baru teks beliau, mungkin beliau sedang sibuk.
mungkin sedang sibuk panjat pokok untuk ditemu bual. Sementara itu, terima kasih pada anda yang sedang menonton Malam Seram. Pada malam ini kita ada rancangan istimewa lain dari yang lain sedikit lah. Sebelum ni saya pernah temu bual Faizal Rozi Vlog, seorang YouTuber juga yang juga melakukan urban explore. Ya, beliau telah pun pergi ke tempat-tempat rumah-rumah kosong, dan malam ini satu YouTuber yang namanya dikenali sebagai Solo Ambush. Dan ni satu lagi YouTuber yang begitu berani sangat kunjungi tempat-tempat sekolah, bangunan sekolah yang kosong, yang terbiar, yang terbengkalai, yang mana dah pun ditumbuhi dengan semak samun, tapi dia tetap masuk seorang diri dengan video cam. Kadang-kadang dia buat live, dia masuk dalam, dan kemudian dia cubalah rakamkan apa yang dia boleh rakamkan, ya. Dan kita tengok sama sekali dia langsung tidak mempunyai rasa takut dalam video-video beliau lah. Tak tahulah lepas video tu mungkin dia terlompat-lompat ke tapi yang mana dikongsi oleh Solo Ambush dalam video-video beliau memang cukup luar biasa sangat lah. Jadi kita masih menantikan jawapan Solo Ambush. Yang ini, pada yang sedang mendengar, saya nak berkongsi satu kisah sementara saya tunggu panggilan daripada Solo Ambush yang mungkin sedang sibuk agaknya, masih menantikan jawapan video call. Yang ini, yang ringkas pengalaman yang saya nak ketengahkan ini datang daripada mana tadi, kejap Assalamualaikum Gisim. Waalaikumsalam. Saya nak berkongsi satu kejadian yang menakutkan. Saya ni pernah dengan kawan saya suka keluar pada waktu malam, dan kami kalau keluar balik pun sama-sama pada lewat malam. Rumah kami dekat dengan Tampines Interchange. Jadi daripada Tampines Interchange kita akan duduk lepak, kita akan berborak-borak sampai kadang-kadang pukul 1-2 pagi. Barulah daripada Tampines Interchange akan jalan pulang ke rumah kami. Rumah saya dengan kawan saya ni tak jauh. Blok kami sebelah menyebelah saja. Jadi bila nak lalu balik rumah, kami akan lalu satu longkang besar, Kisi. Ya, dekat belakang rumah kawan saya ni, dia ada satu longkang besar. Longkang besar ni yang mana kami akan gunakan untuk shortcut pergi ke bus interchange, iaitu di Tampines. Jadi apa yang berlaku pada malam tu, bila balik dengan kawan saya ternampak ada seorang perempuan dalam longkang besar tu tengah berdiri. Saya tunjuk kawan saya, "Bro, tengok tu." Kawan saya cakap, Dah, diam sudah." Sampai kami balik, kawan saya naik atas. Bila dia tengok dekat longkang tu, wanita yang kita nampak dalam longkang sudah lagi tiada. Apa perempuan tu buat dalam longkang? Saya kalau boleh nak berteriak, tapi kawan saya tidak benarkan saya. Sampailah kami pulang ke rumah, saya tanya, kau nampak tak daripada rumah kau? Dari rumah kawan saya memang boleh nampak longkang besar tu, tapi dia kata dalam longkang tu seolah-olah macam susah nak nampak. Kemungkinan perempuan tu dah hilang. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Pukul 2 pagi, perempuan dalam longkang. Apa dia buat tu Kita bersama dengan ini dia, Solo Ambush, bersama dengan saya Casey. Hello Solo Ambush, apa khabar? Khabar baik. Macam mana dengan suara saya? Adakah boleh ataupun kabur? Boleh dengar dengan jelas. Kita tanya dengan para penonton Malam Seram sekarang ini, tadi kisah yang diceritakan. Terima kasih atas perkongsian kisah tadi. Yang ini kita bersama dengan Solo Ambush berbaju Melayu. Ini baju tahun bila ni Solo Ambush? Nak panggil nama macam mana? Okey. Panggil Abang Hani ya, Abang Hani. Abang Hani, okey. Abang Hani. Solo Ambush. Abang Hani. Abang Hani, baju ni baju raya tahun bila ni? Okey, ini baju raya 2 tahun yang lalu. Masih baik dan masih okey, harap. Okeylah. Okey, sebelum kita mulakan dengan pengalaman seram, ramai sebenarnya telah pun mesej saya, Kisi, cubalah interview Solo Ambush. Saya tengok mana yang senang saya untuk berurusan, saya akan cuba dapatkan. Sebelum ni kita telah pun interview, saya rasa minggu lepas, Faizal Rozi Vlog. Dan Alhamdulillah semua berjalan dengan baik, tapi cuma phone call lah, video call tu tak dapat sebab line tidak begitu baik. Malam ni Alhamdulillah dapat video call bersama dengan Solo Ambush. Dan kita nak tanya, nama betul Solo Ambush ni siapa? Okey, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Casey Cempang sudi memanggil saya untuk live bersama anda pada waktu malam ni. Okey, saya perkenalkan, nama saya Hani Zamal bin Abu Hanifah. Ramai rakan yang mengenali saya
saya Bang Hani. Tak kisahlah panggil Abang Hani ke, tapi nama penuh saya Hani Zamal bin Abu Hanifah. Dan kalau Solo Ambush boleh berkongsi bila Solo Ambush ataupun Hani ni mula bergiat dalam video-video YouTube ni? Okey, saya lebih kurang setahun setengah yang lalu, lebih kurang dalam 15 bulan saya terpanggil untuk membuat YouTube kerana video live saya tu terlalu panjang untuk mengurangkan atau untuk mengambil part yang penting, so saya masukkan dalam YouTube untuk jangka masa yang pendek, 5 hingga ke 20 minit macam tu. Jadi setahun lebih yang lalu lah Setahun lebih. Dan Solo Ambush ataupun Hani ni asal mana? Okey, saya dibesarkan di utara tapi dilahirkan di Sabah dan pernah tinggal di Pahang dan di Kedah, dan paling lama saya duduk di Pulau Pinang selama 12 tahun. Satu Malaysia lah. Jadi sekarang ni duduk di mana? Sekarang saya duduk di Padang Serai, daerah Kulim, Kedah. Jadi sekarang Solo Ambush berada di Kedah dan kita dah daripada soalan-soalan ni, sebelum tu satu lagi soalan. Solo Ambush ni dah berumah tangga ataupun masih solo? Ya, saya sudah berumah tangga dan mempunyai 3 cakap. Jadi 3 orang cahaya mata, alhamdulillah. Dan tahun ni itulah kita pun tahu kan, kita seluruh dunia ni berdepan dengan COVID. Dan sekarang tengah COVID ni, adakah masih Solo Ambush buat video-video? Sebabnya Solo Ambush selalu bergerak seorang kan, ataupun sudah direhatkan buat seketika? Okey, untuk PKB saya rehatkan buat seketika kerana kita mematuhi kawalan pergerakan, tidak membenarkan sesiapa saja yang keluar melebihi pukul 7 malam. Untuk PKPB yang bersyarat, iaitu membenarkan sesiapa keluar pada waktu malam dan tidak berkumpulan. So dengan itu saya mengikutilah, mematuhi arahan tersebut. Dan baru-baru ni saya buat jalan-jalan di Gunung Jerai. Kemarin saya buat Gunung Jerai episod kedua. So saya masih membuat video. Jadi masih membuat video lah dalam keadaan PKPB ya. Okey, kita nak cakap tentang satu video, saudara. Ini video yang mana dikongsi oleh Solo Ambush yang telah pun dimuat naikkan. Ada beberapa informasi, soalan-soalan yang saya nak tanya pada Solo Ambush. Sebelum tu, yang pertama, peminat-peminat anda, pengikut anda, follower, subscriber, Casey boleh tanya tak Solo Ambush ni, ini berkenaan dengan video yang saya akan paparkan sekarang ni di skrin. Anda berada di Japan Suicide Forest. Ini adalah, okey, untuk anda yang tak tahu, saudara, Japan Suicide Forest ni, ia adalah sebuah hutan yang mana di hutan ni cukup terkenal dengan kes-kes orang bunuh diri, gantung diri daripada pokok, terjun daripada gunung ataupun bukit yang ada dekat kawasan hutan ni. Dan bila mereka nak gantung diri ni, mengikut sejarah ataupun mengikut cerita yang saya tahu, punya diri ni akan ada tali tau. Kadang-kadang bila masuk dalam hotel pula hutan ni, mereka akan jalan ikat tali sebab mereka takut nanti kadang-kadang mereka tak nak bunuh diri, tak jadi nak bunuh diri, mereka setidak-tidaknya tahu jalan patah balik sebab ada tali. Sebab tu ada banyak tali-tali kadang-kadang boleh kelihatan di Japan Suicide Forest ya. Jadi Solo Ambush, anda Hanizal ke sini seorang diri atau ada kawan yang kita tak nampak dekat belakang ke? Ada? Okey, so far untuk di dalam video itu saya adalah seorang diri ya. Pada mana sampai ke hutan tersebut, dia kena ada satu pintu. Adik saya Sazani, dia drop saya ke situ dan saya berjalan berseorangan untuk masuk ke dalam itu. Okay. Dalam sehingga kalau di dalam video tu adalah route yang tidak dibenarkan. So saya sampai ke penghujung di mana tiada lagi tali, dan tali yang digunakan sebagai penanda adalah tali yang penghabisan. So, saya pergi ke hujung sekali dan cuba provoke. Tapi saya pergi seorang, Casey. Saya pergi seorang. Itu jawapan. Jadi, saudara, ini anda lihat ni, video ni, ini adalah hutan yang terkenal di Jepun
hutan ni banyak orang gantung diri. Kadang-kadang anda boleh ternampak mayat-mayat yang tergantung yang masih belum lagi sempat diselamatkan ataupun dialihkan. Dan sini banyak kes kematian. Solo Ambush telah pun pergi ke sini seorang diri di Japan Suicide Tower. Dan saya bila ternampak video ni, saya rasa macam biar betul brother ni bagaimana anda mempunyai satu keberanian yang luar biasa ni? Apa yang membuat anda berani sangat? Saya boleh katakan perasaan ingin tahu saya melebihi saya punya perasaan ingin tahu saya bersamaan dengan keberanian. Lagi banyak saya ingin tahu, lagi banyak keberanian. Konsep dia macam tu saja. Bila saya terbaca Suicide Forest Aokigahara, dia adalah satu hutan yang sangat antara paling seram di dunia. Dan lokasi Jepun tu adalah paling dekat di kawasan Asia. Saya keluar pada Asia, why not saya cuba pergi tengok misteri yang mungkin bakal terungkai di hutan. So keinginan saya yang sangat kuat dengan keberanian saya, dia sama-sama. So sebab itulah saya rasa begitulah terjadinya keadaan saya. Anda punya berani memang cukup luar biasa lah. Saya tengok kadang dia ni biar betul ni. Dan salah satu video anda juga saya dah ternampak ni, Hanizal telah pun pergi ke sebuah sekolah terbengkalai, sekolah Cina. Adakah sekolah Cina yang di Sepang? Jadi anda pergi ke sebuah sekolah dengan Sepang. Oh, sekolah Cina terbengkalai dan bukan sekolah Cina. Bukan. Sekolah yang terbengkalai. Dia sekolah asrama penuh. Oh, asrama penuh. Okey, sekolah asrama penuh. Dan kemudian anda ada nampak, saya tunjukkan video ni sekali lagi. Anda ada nampak macam dalam pokok, dekat satu tu ada pokok. Pokok tu ada banyak daun. Dalam banyak-banyak daun, daun tu satu je yang bergerak. Kan daun tu satu yang bergerak. Daun lain semua tak bergerak. So kalau tiup angin semua daun akan bergerak kan. Dalam video ni seperti yang kita lihat ni, dapat lihat daun lain semua tidak bergerak, tapi satu daun tu bergerak. Dan anda Hanizal telah pun pergi ke sebelah daun tu dan cuba melakukan aksi bergurau ya, seperti saya forward sekejap ikut daun tu bergerak macam tu. Apa yang sedang anda fikirkan pada waktu itu dalam video ni? Boleh jelaskan tak? Awak boleh joget dengan daun ni? Nampak? Okey. Saya nak tergelak tengok pada video saya, lucu Nampak? Sampai daun tu pun stop. Okey. Okey. Casey, saya sebelum saya buat solo ambush, saya dah biasa masuk hutan gunung, hutan Banjaran Titiwangsa secara bersorangan. So bila saya kerap juga jumpa daun macam ni sesetengah tempat daun ni dia bergerak kerana adanya serangga di belakang daun tersebut. Tetapi di sekolah ini lain. Semasa daun itu bergerak, bulu roma saya meremang. Bulu roma saya meremang dan saya terasa sedikit tekanan. So saya syak ini adalah bersangkut paut dengan entiti yang mungkin atau wujud yang kita tidak nampak. So dia gerakkan daun tu sebagai tanda orang kata introduction, salam perkenalan saya. So oleh kerana saya rasa begitu, saya pun berdiri dan menari di tepi daun tu untuk juga menjawab salam perkenalan saya kepada dia. Jadi saudara, anda sendiri dapat lihat inilah solo ambush. Dia masuk bangunan sekolah terbengkalai, dia berjoget tepi daun. Tak semua orang mampu melakukan aksi yang solo ambush buat. Dan satu lagi, di sekolah yang sama, bila anda sedang berjalan ni, anda berada di sebuah kolam renang, yang mana dekat kolam renang ni mula nampak seperti ada asap. Dari manakah anda rasa asap tu datang tu? Ada macam asap putih kan? Nampak macam ni. Okey. Asap ni masih menjadi bagi saya adalah satu misteri yang perlu dirungkai kerana kalau nak difikirkan panasnya yang menyebabkan asap, tak mungkin kerana sudah kena. Dan saya dah sentuh air itu dan di bawah air itu ada, dia tak ada rasa suam, dia rasa sejuk. So saya masih pada pendapat saya, kita atau sesiapa saja, mungkin saya akan kena pergi sekali lagi untuk menyiasat dari manakah atau apakah yang menyebabkan asap itu keluar. Saya syak secara gaibnya
ada dalam kolam air tersebut, pada mana kolam air tersebut perlu dikeringkan dan dilihat apakah yang ada, apakah misteri ataupun benda yang tertinggal di dalam kolam tersebut. Jadi kita dapat lihat video seterusnya, sama juga anda sedang memegang air. Jadi anda katakan bila anda pegang tu dapat rasakan sesuatu lah dekat air ni. Ya, masa saya pegang tu saya dapat rasakan sesuatu dan saya syak ada sesuatu di dasar kolam tersebut. Dan tangan yang saya letak tu sebenarnya juga adalah sebagai umpan. Sekiranya sesuatu menarik tangan saya akan tarik benda itu keluar, kita tengok apakah yang bakal terkeluar. Itu hasil saya berenang, saya provoke kepada makhluk yang mungkin ada di bawah itu. Tadi kau berjoget, sekarang kau berenang, hantu pun fed up dengan kau. Macam-macam jadi anda lakukan ni sebenarnya bukan apa nak tengoklah adakah makhluk-makhluk jin ni akan rasakan provokasi anda lah. Jadi bila makhluk ni terasa provokasi, adakah anda rasa anda telah pun melakukan sesuatu yang anda inginkan, ataupun adakah anda rasa tidak sepatutnya melakukan provokasi, biar mereka dengan hal mereka? Bagaimana? Okey, saya secara sengaja melakukan provokasi, bukan nak menunjukkan saya berani tapi saya perlukan feedback daripada entiti. So selalunya feedback yang saya dapat adalah dia muncul tetapi duduk berjauhan. Dan bila saya halalkan kamera saya kepada arah entiti tersebut, dia tak dapat capture dengan kamera. Itu salah satu. Yang kedua, dia datang mungkin dengan bau-bauan, bau busuk. Yang ketiga, dia datang dengan bunyi-bunyian. Yang keempat, mungkin kabus. Dia tak ada lagi pernah datang face to face dengan saya. Itu yang saya cuba nak nak nampakkan kepada semua viewers. Jadi sebenarnya anda ni nak buktikan orang-orang yang cerita hantu, nampak hantu depan mata lah, depan muka, sebenarnya benda ni susah. Bukan tak boleh berlaku, boleh berlaku, tetapi susah untuk anda dalam situasi yang mana anda dengan makhluk tu berdepan antara dua mata. Ya. Dan ini betul, anda sedang memang, tunjuk dalam video ni yang anda sedang tunjuk ni apa ni? Di sini. Video mana tu? Kejap sorry, lupa nak tunjuk. Sini dia. Yang anda tunjuk ni, ni kawasan ni ada apa tadi anda tunjuk dengan jari? Okey, di situ saya nampak kepala di sebalik sebalik dinding di hujung. Dia cuba mengintai dari sebelah. Kalau anda perasan, dia sikit je, dia nampak sikit, dia macam macam tengok sikit. Okay. Saya cuba mengejar tetapi dataran tu dia tak rata, bahaya sebab itu saya pakai slipper, saya takut terpijak paku. Kau masuk semak pakai slipper? Selesa. Kejap. Biar saya pause ni dulu video kejap. Saya nak tengok muka Hanizal. Anda masuk ke dalam semak samun, buat live video ambush. Ya, selalu orang ingatkan ambush ni dah siap dengan seluar dia panggil cargo pants. Ya, siap, ada lampu suluh sebelah kiri kanan, ada Swiss Army knife, kemudian ada boot askar digunakan, kemudian siap dengan topi. Anda masuk ke dalam hutan semak samun buat video ni berselipar. Tidakkah solo ambush rasa risau tentang bukan saja makhluk halus, binatang-binatang liar seperti ular, serangga seperti lipan dan sebagainya? Kalau gigit kaki, tak pernah ke ada rasa perasaan takut, bukan saja terhadap jin yang kemungkinan memang ada dekat kawasan tu, tapi terhadap binatang-binatang liar ni? Bagaimana? Okey, ini apa yang saya nampak sebelum saya masuk ke tempat dipercayai adanya entiti jin atau sebagainya. Okay. Apa yang saya buat adalah saya berpakaian santai. Bila disebut berpakaian santai, saya pakai pakaian yang macam duduk rumah, pakai jumpa kawan. Mengapa saya buat begitu? Kerana bila saya masuk di kawasan mereka, saya berpakaian santai, so mereka akan tengok saya, mereka tidak akan bersangka buruk. Okay. Contoh Casey. Okey, apa dia? Dengar ni. Contoh Casey. Kalau saya pergi rumah Casey, saya membawa pisau, membawa senapan. Saya terus masuk, salah apa Casey rasa. Itu Casey rasa terancam kan? Betul. Kalau saya berpakaian santai, saya masuk, even saya kata selamat pagi, Casey mungkin rasa lebih selesa dan Casey akan stay.
Begitu juga dengan pendapat saya, makhluk ini dia akan stay dan lebih mudah untuk memberi penampakan. Di situlah dia. Kalau binatang buas ni saya dah buat study ya, sebelum saya pergi ya, saya akan buat study apakah potensi binatang buas seperti harimau, seperti beruang, seperti gajah. Saya dah buat study sebelum saya pergi. Kalau adanya binatang-binatang seperti ini, saya akan pergi waktu siang dan kita buatlah tanda ke apa sikit supaya binatang ni tahu saya akan datang pada waktu malam. Jadi sebelum tu anda dah buat homework lah untuk pergi. Anda reki dulu, tengok tempat dia macam mana. Kadang-kadang waktu malam ni kita pun tak tahu mana pelusuk yang kita boleh masuk, jalan yang boleh digunakan, takut ada lopak, ada lubang. Jadi homework tu penting. Ya, betul. Dan ini ada tanya soalan daripada penonton ni. Katanya di sini daripada pengirim kita Norazam MD Had, KC, dia siap masuk ambush bawa burger. Betul ke? Pernah bawa burger ambush? Tadi saya tak, betul Ya, saya setiap kali ambush saya bawa burger dan selepas 30 minit atau 40 minit saya ambush, saya akan makan burger kerana saya lapar. Saudara, inilah Dah betul ke sih? kalau orang kata hati kering, tak ada perasaan, masuk ambush pakai slipper, seorang diri, makan burger lagi. Tak takut ke dengan nyamuk? Saya tak boleh. Saya kalau nyamuk saya kalah. Itulah Casey, nyamuk dah macam kawan. Nyamuk dah macam kawan. Kalau dia gigit sekali dua, saya bagi excuse lah, tak apalah, kau nak ambil darah aku. Ada satu bahagian video anda, satu bahagian video anda ni, saya kasih audio jap. Gembira Ni anda menyanyi selalu. Okey, anda menyanyi sekarang ni dalam video tadi tu. Kalau orang dalam keadaan macam ni, selalunya kita menyanyi ni kita rasa takut. Adakah itu satu tanda yang menunjukkan cover line solo ambush tengah takut? Macam mana? Selalunya kalau orang tengah takut, kita akan menyanyi. Bukan Casey, itu adalah lagu untuk saya. Itu adalah salah satu provokasi saya pada entiti untuk mereka keluar. Ada banyak benda provokasi, selalunya menyanyi, menari, makan burger pun sebenarnya adalah satu provokasi. Makan mereka geram tengok saya. Bergeram tengok saya, kenapa Mamat ni makan burger depan aku. Okey, kejap. Solo ambush, Hanizah sekejap. Kita tengok video ni dulu dan nanti kita tanya soalan. Sebab dalam video ni ada lagi aksi-aksi lain yang anda lakukan. Kita tonton seketika dan kita kembali. Kita tanya soalan-soalan selanjutnya. Okey, dengar ni. Pum. Mungkin inilah yang dikatakan asrama perempuan. 2 tingkat lah. Kuntilanak dengar. Kelawar pun ada. Kelawar aku tak mau. Corona. Tak apa, lembaga tadi dah hilang. Malas lah aku nak layan. Muncul Pontianak, aku datang dari jauh ni. Mai cik, kita ke sini. Okey, itu dia video yang dimaksudkan. Solo ambush kata, muncul, aku datang jauh ni. Jadi boleh kongsi sedikit tak pengalaman dalam video ini? Ada tak anda, selain daripada benda yang kita nampak tadilah, asap, daun berjoget-joget, dan ada mungkin anda katakan tadi nampak kepala macam ada orang menjengah. Ada tak benda yang lain yang anda rasa menyeramkan berlaku dekat video yang kita paparkan ni? Okey, pokok yang saya suluh di atas, saya nampak kelibat hitam. Hitam. Malangnya bila saya halalkan kamera, dia lari. Dia macam seperti angin, dia lari macam tu kan. Itu yang saya tunjuk di atas. Saya kata, muncul, aku datang dari jauh. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab nak menunjukkan saya frust. Saya datang daripada jauh, terus ke situ, dan saya suluh. Saya tak tahu apa bayang tu. Saya syak, mungkin suatu makhluk yang sudah sekian lama mendiami di sekolah asrama tersebut. Dan Kalau Casey nak tahu teruskan.
kalau Casey nak tahu asrama tu, maklumat yang saya dapat daripada tempatan, asrama tu boleh dikatakan tiap-tiap hari ramai pelajar yang kena histeria sehingga kan terpaksa ditutup terus. Ada satu masa sampai hampir satu sekolah terkena histeria, dia macam berjangkit. Dan sekolah tersebut ditutup dan maklumat dirahsiakan kerana tidak mahu menjejaskan reputasi sekolah tersebut. Dan asrama ni terletak di Kedah? Tak, dia berdekatan dengan Sepang. Saya dah lupa nama tempat sebab adik saya yang bawa saya ke sana bersama rakan dia. Jadi anda jelajah sana sini anda pergi Ya, saya mencari tempat yang betul-betul seram, betul-betul anchor. Sebelum Solo Ambush menjadi YouTuber, apakah kerjaya ataupun pekerjaan anda ni? Saya kerja sebagai jurutera dan masih bekerja sebagai jurutera, dan hobi saya sebagai mendaki gunung secara berseorangan. Tapi bila saya live naik bukit, ramai yang kata alah naik siang beranilah. Saya pun cuba naik malam. Bila aku cakap naik malam beranilah, cuba pukul 2 pagi. Saya pun buat pukul 2 pagi. Rupa-rupanya ramai tengok. Masing-masing kata, ini paranormal mana? Daripada situ saya tahu Malaysia ni banyaknya grup paranormal. Dia orang cakap kalau berani pergilah Highland Tower kalau berani. Saya pun okay, why not? Saya pun pergilah Highland Tower pukul 12 malam sorang-sorang. Buat live. Jadi saudara jurutera masih lagi bekerja sebagai seorang jurutera sepenuh masa, dan adakah anda rasa anda nak jadi YouTuber sepenuh masa? Nak tinggalkan kejayaan anda sebelum ni ataupun masa sekarang ni? Itulah, InsyaAllah banyaknya subscriber, saya akan jadi sepenuh masa lah. Kita tengok macam mana perjalanan rezeki tu kan. Kita akan sekarang nak masuk bahagian pengalaman pula. Kalau tadi kita dah tengok video kan, mula-mula pengenalan. Selepas bahagian pertama sesi pengenalan, kita dah tahu asalnya duduk sekarang ni di Kedah kan, dah pun berumah tangga. Sebelum tu ada soalan daripada Kak Yati bertanya, Solo Ambush ada keluarga, tak takut ke bila balik rumah anak-anak terkena gangguan? Apakah langkah-langkah yang diambil oleh anda bila pergi ke tempat tu dan pulang ke rumah? Okey, ini soalan popular. Okey, pengalaman saya selepas saya off camera dan saya mahu pulang, benda-benda ni lah makin galak mengganggu. Makin galak mengganggu, dan selalu apa yang saya buat, selalunya saya akan berkata pada mereka, jangan ganggu aku dan jangan ikut aku. Kalau daripada 10 kali saya kata macam tu, 9 kali akan ikut, 9 kali akan tak ikut, 1 kali akan dia balik ke rumah. Okay. Kalau yang balik ke rumah ni, selalunya saya akan berhenti ke tepi, saya bercakap lagi. Selalunya dia akan tak ikut lah. Dan ada kes di mana dia merayap di rumah. Salah satu yang saya buat adalah saya baca ayat kursi lah. Kursi. Itu saja. Dan saya akan berpesan pada dia, kata, jangan ganggu keluarga saya. Itu je. Sampai sekarang tak ada apa-apa lah. Tiada apa-apa gangguan lah. Jadi Solo Ambush hatinya memang cekal. Jadi kita dah bersama dengan sesi pertama untuk kita tanya siapa anda, kenalan. Kemudian kita cakap tentang video-video anda. Yang ketiga ni kita nak tanya pula sesi pengalaman Solo Ambush. Boleh kongsi tempat-tempat yang anda dah pergi ni, antara tempat-tempat banyak ni, namakan 2 tempat yang anda rasa paling seram. Dia bermain dengan perasaan anda ni. Dia punya masuk, kalau masuk je macam tak boleh lah. Faizal Rozia dia berkongsi tempat yang paling seram dia pergi, dan dia tak nak, kalau boleh nak pergi lagi pun dia takut adalah iaitu di kawasan bekas rumah Mona Fendi yang mana di Kerat 18 ditanam dekat belakang rumahnya, sebab dia punya perasaan tu lain sikit. Dan anda sendiri pastinya adalah tempat-tempat yang anda rasakan lebih lebih mencabar lagi. Tempat mana tu? Boleh kongsi 2 tempat. Itulah Casey, saya minta maaf lah. Tak ada So far tak ada satu tempat pun tak ada seram saudara. Tak. Jadi tempat saya bukan nak faham. Ya, kita faham. Memang dah hakikatnya macam tu kan. Kalau tak ada, baguslah, anda jujur. Okey, tempat yang anda nak pergi sangat tapi belum pergi. Nak pergi sangat, nak kunjungi, nak tengok, nak ambush seorang diri tapi masih belum kesampaian. Di mana tu? Ada 2 tempat. Yang kedua, ada 2 tempat. Yang kedua,
Saya mulakan yang kedua dulu. Yang kedua adalah di puncak piramid di Mesir. Okey. Puncak piramid yang tertinggi di Mesir. Dan yang pertama di Bermuda Triangle. Itu tempat yang saya nak pergi. Di puncak piramid dan juga Bermuda Triangle. Wow, satu impian yang agak sukar untuk dicapai, sebabnya kita pun tahu puncak piramid tu sendiri adalah satu struktur yang dah pun masuk dalam penjagaan apa ni dia panggil Seven Wonders, ya. Maknanya struktur tu memang dah tak boleh diubah suai, ya, dalam jagaan UNESCO kalau tak silap saya, kalau silap tolong betulkan saya, dan juga heritage macam itulah. Jadi Bermuda Triangle pula anda perlukan pilot, seorang juruterbang ataupun seorang kapten kapal untuk membawa anda ke Bermuda Triangle yang mana ia terletak di kawasan Panama dan Amerika kan, kat kawasan tu kan. Jadi sejarah kenapa anda nak pergi Bermuda Triangle, boleh anda tahu apakah sejarah? Mungkin ada para penonton yang tak tahu tentang sejarah Bermuda Triangle ni. Okey, sejarah Bermuda Triangle ni adalah tempat paling misteri di dunia dan banyak kapal terbang dan kapal-kapal laut yang ditenggelami ataupun ditelan. Even kapal terbang yang terbang di atas laut tersebut disedut masuk ke dalam. Ramai yang mengatakan, ramai yang membuat teori dan ramai pengkaji mengatakan itu adalah tempat kerajaan Dajjal atau jin. Okey. Soleh Ambush cuba merungkai misteri, sebab itu saya akan cuba pergi dan melihat adakah ianya benar seperti yang diperkatakan. Okey, adakah sesuatu yang gaib, sesuatu fenomena yang luar biasa bakal berlaku sekiranya Soleh Ambush pergi melintasi atau duduk di sana selama beberapa hari di tengah laut. Okey. So itulah dia. Itulah banyak kisah-kisah mengenai Bermuda Triangle ni sejak daripada zaman 18,000 sehingga sekarang. Semua orang boleh Google dan check balik macam-macam kisah yang misteri di sana. Jadi sebelum tu mungkin kalau di Malaysia sendiri, ya, di Malaysia tempat mana yang anda belum pernah pergi dan anda rasa anda ingin pergi? Di mana? Ada saya teringin nak pergi, yang saya check dalam Google di antara tempat yang paling seram iaitu macam Highland Tower, Pulau Georgia, Candy Castle saya dah pergi. Yang saya teringin nak pergi adalah di Villa Nabila kalau tak silap saya, tapi rumah itu dah dijadikan kandang dan dijadikan kandang anjing, so saya tak mahu kacau. Dan yang kedua saya teringin nak pergi rumah Faizal Rozi kata tak boleh masuk tu. Okey. Tapi memandangkan saya menghormati adik-beradik atau saudara kepada Mullah Fendi tu, saya rasa tak perlulah saya pergi masuk dan ambush di situ. Tapi teringinlah nak pergi tengok apa yang misteri sangat sampai ramai tak berani. Okey, sebelum tu ada tadi yang bertanya kepada anda tentang mereka yang individu yang masuk hutan di Malaysia baru-baru ini ataupun setahun 2 tahun yang lalu, masuk hutan hilang, tak dapat jumpa. Apa pendapat pandangan anda tentang benda yang berlaku tu? Adakah mereka sesat ataupun mereka telah pun disesatkan? Bagaimana? Okey, benda ni subjektif, dia terpulang kepada individu yang hilang. Kalau individu tu tak pernah memasuki hutan, tiada pengalaman hutan, kemungkinan besar dia sesat. Okey, dan sekiranya individu tersebut ada pengalaman hutan, tak kembali, dia still terpulang pada individu, terlalu subjektif. Dan bila kita tengok dalam Malaysia ni, banyak individu yang hilang yang mengatakan disorok di alam sana. Okey, sebab apa? Sebab ramai yang mengeluarkan cerita-cerita yang disorok, padahal cerita-cerita yang tak sorok, yang terlalu subjektif. Pendapat saya dia terpulang kepada individu tersebut. Macam tu jawapan saya. Jadi terpulanglah, kalau anda ada pengalaman masuk hutan, anda boleh keluarlah, ya. Kalau tidak, anda akan sesat. Kadang-kadang bila dah sesat tu, mulalah keluar macam-macam ceritalah yang dibuat andaian. Pernahkah anda pergi? Ini ada pertanyaan daripada seorang lagi pengirim, namanya Hazrul. Kita tanyakan, solo ambush tak nak pergi ke Gunung Ledang, mencari cerita di sebalik Puteri Gunung Ledang, bagaimana? Okey, saya dah berkunjung ke Gunung Ledang sebanyak 2 kali, ya. Dan antara syarat solo ambush untuk pergi ke sana adalah dia ada 3 syarat lah. Satu, tempat itu benar-benar anchor, benar-benar seram, benar-benar power. Nombor 2,
tempat itu adalah internet coverage dia cantik, so that saya boleh buat live. Dan yang ketiga, saya mendapat kebenaran daripada Jabatan Hutan ataupun yang menjaga laluan masuk ke Gunung Ledang. Okey je saya nak pergi, asalkan tiga faktor ni is approve, saya boleh pergi, tak ada masalah. Jadi itu dia, anda dah dengar sedikit dia pengalaman solo ambush. Saya memang tabik spring sangat pada anda. Anda memang berani, tahap luar biasa. Sekali lagi kita tengok tahap keberanian solo ambush. Ini dia sekolah terbengkalai yang dimasuki oleh anda seorang diri. Kita dengar sikit audionya. Di belakang pula. Tadi suruh muncul tak nak muncul. Weh, bawah ni ada macam something lagi. Dia pokok pun dah besar dah. Oh. Oh, ada bilik bawah tanah, geng. Bilik bawah tanah. Mari kita pergi. Ada bilik bawah tanah, geng. Bilik bawah tanah. Jom kita masuk bilik bawah tanah. Masuk bilik bawah tanah. Ya, masuk. Kita tengok lah apa yang ada dalam tu. Masuk bilik bawah tanah, kau berani Kau ni orang ke apa ni? Kita masuk slow-slow ya. Bilik Tengok. bawah tanah. Dia punya berani. Ya ampun. Itu kelawar. Ada kelawar? Ya, itu kelawar. Oh. Uish. Bilik apa ni? Tak Wah. apa baik di situ Dia Jangan sangat lari kelawar. Kelawar Jangan lari. Baik-baik corona tu. Uish. Dah lari dah, geng. Tak sempat kita pergi kelawar. Ha. Okey, bilik bawah tanah. Bilik ni. Pelik Ini dia. Saudara, okeylah, kita pun dah sampai di penghujung temu bual istimewa bersama dengan Solo Ambush di saluran KC Champion dalam rancangan Malam Seram. Saya nak ucapkan terima kasih pada Solo Ambush, dan sebelum tu jangan lupa untuk anda terus pergi ke channel Solo Ambush dan subscribe. Jadikanlah impian dia untuk jadi YouTuber sepenuh masa satu impian insya-Allah akan jadi kenyataan, mana tahu. Saya pun sekarang ini dah 10 bulan menjadi seorang YouTuber sepenuh masa, alhamdulillah. Jadi kalau ada yang berminat dengan konten yang macam ni, konten yang hati kering boleh pergi ke channel Solo Ambush dan subscribe. Jadi Solo Ambush ada ucapan hari raya ke untuk para penonton yang sedang menonton, dan juga sebenarnya kalau anda menonton ni Solo Ambush, audio dia akan saya upload di Spotify. Di Spotify Malaysia, Apple Podcast Malaysia, dan Spotify Malaysia rancangan Malam Seram ni adalah nombor 1 di Malaysia, dan Spotify Singapura adalah nombor 2 dan nombor 3. Jadi mungkin ada ucapan untuk mereka yang sedang mendengar ataupun yang akan menonton yang sedang menonton, silakan. Okey, saya mengucapkan ribuan jutaan terima kasih kepada semua yang support Solo Ambush yang memberi bantuan dari segi moral, dari segi fizikal atau apa saja bantuan secara langsung atau tidak langsung. Dan saya harap anda semua terus support channel Solo Ambush untuk saya lebih bersemangat menjejaki, merungkai misteri yang ada di alam ini. Dengan itu saya ingin mengucapkan juga ribuan terima kasih kepada KC kepada KC champion yang sudi sangat-sangat menjemput saya. Saya rasa berbesar hati dijemput untuk bersama-sama live pada malam ini di channel anda. Dan satu lagi saya mengucapkan selamat hari raya kepada semua rakyat Malaysia yang bakal menyambut hari raya, dan patuhi PKPB dan jauhkan diri anda daripada COVID-19. Tak kena tak apa, kalau kena aduhai. Boleh nak tolong. Okey, itu saja KC. Terima kasih. Jadi terima kasih pada anda Solo Ambush kerana sudi bersetuju dengan pelawaan KC untuk datang to the show untuk kita temu bual, dan terima kasih kerana sudi berkongsi sejujurnya. Dan anda sendiri dah tahu para penonton, Solo Ambush pergi ke tempat-tempat memang solo. Ambush seorang diri, tidak berkawan. Kalau ada kawan tu, rezeki anda dapat lihat kawan Solo Ambush.
Jadi Kisin nak ucapkan terima kasih pada Solo Ambush ataupun Hani. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Satu hari nanti saya nak ikut, tapi tak boleh. Kalau saya ikut bukan Solo Ambush, Duo Ambush. Duo Amos, guys. Jadi insyaAllah selamat Hari Raya pada anda. Dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Pada penonton jangan lupa selepas ni boleh terus pergi ke channel Solo Ambush dan subscribe. Dan semoga impian jadi kenyataan untuk menjadi seorang YouTuber sepenuh masa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita kembali sebentar nanti. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Okey saudara, malam seram akan berehat seketika. Kita akan kembali sebentar nanti, ya. Kisi kembali bersama dengan anda sekejap saja nanti, dan kita akan bersama dengan Ustaz untuk Tazkirah Ramadan. Selepas ini jangan ke mana-mana. Kita teruskan dengan lagu yang mana saya boleh putarkan buat 2 kali terakhir sebelum kita akhiri bulan Ramadan ini, ya. Yeah. Hormatilah Ramadan. Saya bukan Mahir Zain, saya bukan Semi Yusof. Saya hanya seorang hamba yang ingin beri peringatan. Sejak kecil aku dah tahu pesanan-pesanan ibuku akan datang satu bulan mensucikan setiap insan. Tibalah harian dinanti, ada yang memang tak peduli, peluang diabaikan saja, tidak takut dengan dosa. Ramadan, don, Ramadan, don, Ramadan, don, Ramadan, don. Syaitan diikat, dikari, melawan nafsu sendiri. Makan minum diharamkan sebelum waktu azan. Maghrib waktu yang dinanti, yang kecil puasa setengah hari, yang tua tak reti-reti. Tak takutkah dengan mati? Ramadan, 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 Ramadan. Satu peringatan, hormatilah Ramadan. Berpakaian tidak tutup aurat, yang tutup ada pakai baju yang ketat-ketat. Babat kau berlipat, otak kau makin tersendat. Tak takut kau liang lahat hari kiamat. Masih ada tak kisah, tak menghormati, sumpah serana maki caci anak isteri. Ada yang makan dan minum di kedai kopi, bila kita pandang dia makin-makin menjadi. Bukan hanya melawan lapar, bukan hanya melawan dahaga, bukan hanya tidak mendusta, bukan hanya tutup mata. Bukanlah bulan juada, bukan untuk salah langkah, bukan bulan beli belah, lebih banyak beribadah. Ramadan, 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 Ramadan. Satu peringatan, hormatilah Ramadan.
Kita kembali bersama dengan saya Casey dalam Malam Seram, sebuah rancangan horror talk show. Kita akan berkongsi, saya akan bacakan kisah seram. Selain daripada kisah seram, kita akan dengar voice note yang dikirimkan melalui WhatsApp. Kita juga akan temu bual, interview YouTuber. Tak kisah, YouTuber tu tak semestinya kontennya seram. Kadang-kadang saya akan temu bual artis. Sebelum ni saya temu bual Trisno kan, Rizal Nur juga saya pernah temu bual, Syafaya. Dan insyaAllah kalau ada rezeki saya boleh temu bual artis dari Malaysia, mungkin dari Brunei Darussalam, dan dari Indonesia, dan YouTuber yang saya temu bual ni, kedua-duanya sebelum ini, tadi dan sebelum ini adalah horror content creator. Solo Ambush, rancangan yang saya rasa underrated. Beliau pergi seorang-seorang, jadi jangan lupalah subscribe ya. Kita kata orang ni, kita mudahkan urusan orang lain, insyaAllah urusan kita akan dipermudahkan. Jadi yang belum subscribe boleh ikuti ya. Begitu juga dengan Faizal Rozi Vlog ya, boleh anda juga subscribe ke saluran kedua-duanya sekali. Okey, terima kasih pada yang sedang menonton, yang baru masuk gelanggang mungkin terlepas. Sebelum tu saya nak ucapkan jutaan terima kasih sumbangan super chat yang anda berikan. Terima kasih pada Zardina Shaniqua, Masya Allah dan Alhamdulillah. Ya, selamat menyambut lebaran yang bakal menjelma nanti buat Casey sekeluarga dan semua peminat misteri seram, kata beliau ya. Jadi terima kasih ya. Mungkin ada typo malam seram, tapi tidak mengapa ya. Yang penting sekali, terima kasih atas sumbangan yang diberikan untuk saluran Casey Malam Seram. Semoga juga selamat hari raya pada anda, iaitu Zardina Shaniqua. Semoga juga raya tahun ini walaupun ialah tidak ada kunjung mengunjungi, lebih bermakna lah untuk kita semua dan untuk anda sekeluarga ya. Terima kasih banyak-banyak. Saya hargai sangat sumbangan dari anda, Zardina ya, ataupun Dina. Dan sumbangan super chat seterusnya. Okey, dari siapa ni? Saya akan baca satu lagi kisah sebentar nanti. Hari ni rancangan istimewa sedikit lah. Kita lain dari yang lain lah. Temu bual saya, dan anda tahulah, dia katakan dia seorang pergi, seorang diri dengan slipper ambush seorang, slipper, bawa burger lagi. Sebab kadang-kadang tengah ni buat ambush lapar lah pula. Tengah buat ambush boleh lapar. Ada juga manusia macam ni dalam dunia. Kau fikir kau berani, ada orang lebih berani daripada kau. Main-main orang cakap Casey berani berani. Saya rasa tak ada. Yang berani lagi ni solo ambush. Saya berani pun ada segan juga. Waktu segan tu saya akan batalkan niat lah, tak akan teruskan ekspedisi kalau saya pergi seorang diri lah. Sebab saya tak nak bermain dengan api ya. Jadi solo ambush dia tahap lain. Dia punya tahap dia, saya tengok dia ni berani Terima kasih sumbangan super chat anda. Firdaus Abdul Jabbar, terima kasih. Rocksteady, terima kasih. Terbaik Casey, selamat hari raya. Terima kasih pada anda Rocksteady. Terima kasih sekali lagi Zardina Shaniqua atas sumbangan anda, Masya Allah. Jana Sulaiman juga terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geng Momo and Casey, terima kasih. Juga Siti Aisyah Rosli, katanya Casey dah bersemangat nak beraya sih, bersongkok tinggi, berbaju kurung biru, dimeriahkan dengan lampu kelap-kelip. Selamat hari raya pada anda, dari anda. Terima kasih. Lampu saya jatuh kat belakang ini semua gangguan, nampak. Selepas saya interview solo ambush, lampu saya jatuh. Nampak tak? Nampak? Dari tadi saya dah pasang, daripada pagi saya pasang. Tak apalah ya, jangan kita ikut cara solo ambush ya. Main lampu. Naik balik. Jatuh tak kisah, gravity kan. Kalau dia naik balik tu yang kisah. Okey, terima kasih pada Siti Aisyah Rusli. Terima kasih juga pada Kak Nurkia Jones ya. Dan juga terima kasih pada Zainuddin Hassan. Assalamualaikum Casey, semangat nak sambut raya, handsome sih. Fiwit, jangan lupa kuih tat, tapak kuda, makmur, bangkit, lapis ya. Terima kasih pada anda. Terima kasih pada Lady in her 40s, Casey, atas pakai baju raya, songkok, bawah pakai shorts je kan. Shh, jangan bilang orang. Hari manja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Casey and geng Momok semua, salam takziah pada Casey, pada Ibrahim Anggulia yang mana ibunya telah pun pergi ke rahmatullah tengah hari tadi. Al-Fatihah. Semoga tabah mengharungi masa-masa sukar ya. Kita juga doakanlah semoga arwah digolongkan dalam mereka yang beriman, insya-Allah ya.
pergi di bulan Ramadan. Wah. Yang ini seterusnya East KSM, terima kasih atas sumbangan anda. East KSM 2 kali sumbangan. Arman Zidani, terima kasih. Aquaholics juga terima kasih. Kita juga ada sumbangan daripada pengirim kita. Siapa lagi ni? Daniel Akim, salam semua geng Momok. Terima kasih Daniel. Putri Salju, thumbs up untuk anda. Sazali Hussein, Assalamualaikum KC, Waalaikumsalam, dan semua geng Momok. Jalaluddin Aris, ya, Assalamualaikum KC, Waalaikumsalam, dan geng Momok. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat Qiyamulai dan Lebaran Aidilfitri awal, takut tak sempat, ya. Itu antaranya lah. Ni sebab ada semalam mungkin saya terlupa nak baca. Jadi mohon maaf kalau nama anda tak sebut semalam sebab ada masalah daripada live chat yang saya dapat ni. Okey. Baik, kita akan mulakan. Ini kisah yang ingin disampaikan di sini. Sebelum tu kita dengar tazkirah Ramadan. Saya belanja lagi 2 kisah lah. Lagi 2 kisah, ya. Tapi kisah pendek lah. Kedua-duanya kisah ringkas dan pendek. Kita kembali selepas tazkirah Ramadan bersama dengan Ustaz Izam berkenaan dengan zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih KC dan kepada para penonton yang dikasihi Allah. Terima kasih kerana masih mengikuti rancangan KC. Di sini ingin berkongsi kisah yang pernah berlaku di segelintir jemaah yang mengerjakan fadilat zakat fitrah, iaitu ada yang menunggu untuk bayar zakat fitrah sebelum solat air raya. Dan selalunya ada jemaah itu sampai ke masjid, dia akan terus bayar ke kaunter amil sebelum menunaikan solat air raya dengan penuh semangat. Tapi ini kisah yang pernah berlaku pada jemaah yang datang ke masjid dengan rasa semangat tu, dengan gembira sehingga satu ketika jemaah tu terus duduk dengan happy cari tempat nak solat air raya, sehingga selepas solat air raya baru dia teringat, ya Allah, aku belum bayar zakat fitrah lagi. Dan bagaimana ni ini dia kata memang pada awal saya dah ingat nak bayar seperti biasa, bila sampai kali ini pula terlupa pula. Ini satu senario. Yang ada senario yang lain pula, datang last minute dan nak solat air raya tu dan nak mula lagi 5 minit, dan kemudian queue dan sampai kat giliran jemaah tu, Bilal pun laungkan untuk solat raya, terpaksa tutup kaunter untuk pemberian zakat fitrah tu untuk jadikan solat lah. Dan ada yang kata please lah brother dan malam Melayu. Dan ada juga jemaah yang datang selepas solat raya dan cari nak bayar zakat fitrah pun ada. Beginilah para penonton, suatu ketika pernah berlaku ketika masjid dibuka waktu dahulu, ada ketika nak bayar zakat fitrah last minute dengan macam-macam boleh berlaku. Baik, di sini saya berkongsi kepada penonton agar bayar zakat fitrah awal dan jangan sampai terlepas pada waktunya. Kalau kita terlupa dalam puasa, terminum dan termakan, masih boleh puasa puasa masih kerana terlupa, tapi kerana bulan Ramadan tersebut. Tapi untuk bayar zakat fitrah last minute kerana bulan Ramadan dah meninggalkan dan berjumpa dengan bulan Syawal. Jadi saya ingin berkongsi menurut huraian ulama rahimahullah, orang yang melengahkan bayaran zakat fitrah sehingga luput waktunya yang ditentukan bukan saja berdosa, bahkan wajib ia membayarnya sesudah itu, dan selagi zakat fitrah itu belum dibayar, maka zakat itu tetap menjadi hutang yang ditanggungnya sehingga ia membayarnya walau pada akhir umurnya. Hendaklah kita mohon taubat yang bagian terlepas nak bayar zakat fitrah dan wallahu a'lam bissawab. Tujuan zakat fitrah dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW telah menentukan wajibnya zakat fitrah untuk membersihkan orang yang mengerjakan puasa dari perkataan-perkataan yang sia-sia dan perkataan yang buruk, dan juga untuk menjadi makanan orang-orang miskin. Oleh itu sesiapa yang menunaikannya sebelum solat hari raya, maka menjadilah ia zakat fitrah yang makbul, dan sesiapa yang menunaikannya sesudah solat hari raya, maka menjadilah ia sedekah biasa seperti sedekah-sedekah sunat yang lain. Di sini pentingnya tuan-tuan perempuan, saya berkongsi dengan para penonton, mudah-mudahan ia memberi manfaat pada penonton dan jangan lupa untuk bayar zakat fitrah. Saya rasa sampai di sini dahulu saya berkongsi dengan para penonton. Disudahi, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih KC dan saya akan semula ke KC.
Ya, terima kasih Ustaz Izam. Ustaz Izam, terima kasih atas perkongsian tentang zakat fitrah saudara. Terima kasih pada Ustaz. Terima kasih pada Tok Wan, sumbangan super chat anda katanya keep it up ya. Terima kasih sekali lagi pada anda Tok Wan. Semoga juga anda dimurahkan rezeki. Saudara, kalau sudah bersedia saya akan sambung 2 lagi cerita pendek untuk anda semua dalam Malam Seram. Ingat, Malam Seram sebuah rancangan perkongsian pengalaman seram. Benar ataupun tidak, tidak ada orang yang tahu kecuali yang mengirimkan email dan yang mengirimkan voice note. Jadi kalau sudah bersedia, kita teruskan Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Saudara, kita akan berkongsi seterusnya pengalaman seram. Ini kiriman yang saya terima datang daripada pengirim bernama Safia. Assalamualaikum Kisi, gunakan nama samaran saya Safia, bukan nama sebenar. Kejadian saya ini terjadi ketika saya berada di stesen minyak. Yang ini terletak di salah sebuah stesen minyak dekat diritan kawasan Thomson. Dekat situ ada banyak kan stesen-stesen minyak, salah satunya lah. Saya tak nak sebut dekat mana. Saya dah tak tahan sangat nak buang air kecil, kata Safia. Saya memandu balik nak pulang ke rumah ni, tengah drive ni. Dalam perjalanan terasa nak terkucil Casey. Jadi waktu tu sekitar jam 1 pagi. Saya pun masuk ke stesen minyak. Saya letakkan kenderaan betul-betul dekat tepi pam. Kemudian masuk dalam kaunter, ambil kunci dan terus pergi ke tandas stesen minyak. Saudara para penonton Malam Seram, kata Safia, bila saya tolak pintu tandas, dah buka dengan kunci, saya tolak, saya nampak dalam tu ada macam orang ni, dia tutup pintu ke si. Tandas wanita dekat stesen minyak ni, tandas dia kecil Dia cuma ada satu singki air, kemudian ada satu tandas untuk kita masuk buang air kecil dekat dalam. Satu tandas saja. Dekat luar tandas tu ada singki air cuci tangan, sebelah dia katanya adalah pintu masuk tandas, keluar masuk tandas. Masalahnya bila saya nak masuk tandas tu, pintu tu dikunci. Saya masukkan kunci, saya buka ketak. Bunyi pintu yang dikunci terbuka. Persoalannya, macam mana dekat dalam ni boleh tiba-tiba ada orang? Jadi saya tolak pintu, saya dah buka ni, saya tolak pintu. Kemudian saya nampak perempuan, ada perempuan dekat dalam ni, dia tengah tutup pintu. Dia terpandang saya, dia tutup pintu. Saya, oh sorry. Saya kata sorry. Kemudian saya diri dekat luar. Aku dah nak terkucil ni, tak tahan, kata Safia. Dan saya tanya, pintu tadi kunci ke tak Mungkin tak kunci agaknya kot. Mungkin pintu tadi kemungkinan tak dikunci. Ya, sebelum ni pengguna lain cuma tutup pintu, dia tak kunci. Orang lain datang buka, masuk. Kemungkinan. Itu andaian saya. So, saya diri kat luar, tunggulah. Saya tunggu. Aku dah tak tahan nak terkucil ni, tak keluar-keluar pula ni. Ui, saudara, saya buka pintu, saya tengok dalam. Excuse me, sorry I need to use the loo. I'm so sorry, saya kata pada orang dekat dalam. Excuse me, minta maaf saya perlu gunakan tandas ni. Saya nak terkucil. Saudara, saya tunggu lagi dekat luar. Kemudian tunggu lama tau. Tiba-tiba datang seorang perempuan dekat saya. Datang, inside got people lah. Dia tanya, got from just now, I'll be waiting. Oh, okay, dia tunggu. Kemudian dia nampak tangan saya pegang kunci. Sebab kunci dekat pam minyak ni, dia punya keychain besar, dia gedabak lebih besar daripada handphone saya. Handphone keychain kat kedai minyak ni untuk kunci toilet perempuan besar ke si. Jadi dia nampak saya pegang kunci, dia kata, how come you have the key I came here. Saya cakap lah, saya datang sini, saya buka pintu ni kunci. Tiba-tiba kat dalam ada orang pula. Macam mana dia masuk kalau tak ada kunci? I don't know lah. Aku ingat, aku rasa orang sebelum ni gunakan tak lock. And then, you sure not got people?
kata perempuan Cina ni, dia tanya saya, yes, from just now I've been waiting. Dan perempuan Cina ni pun dia kata, open the door. Dia tolak pintu. Kemudian, go and see lah, I see like nobody katanya. Macam dalam ni macam tak ada orang je, kata perempuan Cina yang dekat belakang tengah queue. Jadi kata Safia, saya pun masuk dalam. Saya cakap, excuse me, sorry anybody inside not? Sorry really need to use the toilet Safia kata, saya pun tolak pintu. Bila tolak pintu tandas terbuka, dekat dalam tak ada orang. Dalam tak ada orang. Bayangkan saudara. Dan kemudian Safia tengok perempuan Cina ni, dia kata, nobody inside how come you say got people? Seriously? You wait here. Safia nak jelaskan, tapi saya dah tak tahan sangat. Kata, tunggu kejap. Sebenarnya saya nak dia temankan saya ke si. Saya dekat dalam, saya legakan diri, dah buang air kecil, dah habis semua, saya keluar. Saya cakap dengan dia, just now really I swear, when I opened the door, I saw someone inside, closing the door, looking at me. I was wondering how come. Macam aku ni, saya terjemahkan dalam bahasa Melayu lah. Aku ni terperanjat, macam mana dia boleh masuk dalam sedangkan kunci pada aku? Jadi aku ingatkan orang sebelum ni tak kunci, jadi dia main masuk. Kemudian perempuan Cina ni cakap, wah, so scary don't mind can you wait here for me? I also want to pee Perempuan Cina tu suruh saya temankan dia pula. Saya dirilah kat luar tu, diri dekat sinki cuci tangan tu. Dia buang air kecil, dia keluar, saya dengan dia pun keluar, kunci pintu, kita serahkan balik kunci dekat kaunter. Kes itulah pengalaman saya, Casey, ketika nak buang air kecil dekat salah sebuah stesen minyak di Thomson, kawasan Thomson. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Okey, kita berkongsi kisah selanjutnya. Tadi kisah daripada Safia nak masuk tandas, dia nampak, dia buka pintu, macam mana ada orang kat dalam sedangkan kunci pada aku kan. Itulah kata Safia. Dia pun terperanjat lah, macam mana ada orang kat dalam. Jadi bila dia tunggu, ada orang lain datang pun tunggu. Dan nasib baiklah orang tu tergerak hati suruh periksa dalam tu memang tak ada orang. Jeng. Okey, jadi saudara, saya harap jangan tekan like ketika live, sebab terlalu banyak like sangat, dia ada bug yang mana akan terus terhenti video ni, ada terkendala nanti ya. Satu lagi kisah yang terakhir akan saya bacakan, one more story, tapi yang ini pendek, padat dan ringkas. Ini kiriman daripada Amirul. Assalamualaikum Bang Kisi. Waalaikumsalam Dik. Saya Amirul, suka sangat dengan malam seram. Saya berasal daripada ini dia, dah lama tak dapat kiriman. Amirul daripada Kelantan. Saya daripada Pasir Putih, Kelantan. Suka dengan malam seram. Saya dah recommend kawan-kawan saya semua dah dengar malam seram. Best bila buat kerja sekolah sambil dengar malam seram, baru ada mood. Mirul nak kongsi satu kejadian yang pendek saja. Mirul waktu tu balik mengaji agak lewat, kata Mirul, dan inilah kisah pengalaman yang disampaikan. Jadi balik mengaji lewat sampai rumah 10.30. Mirul terlupa sebenarnya yang ibu Mirul dengan bapa Mirul tidak ada di rumah. Ibu dengan bapa keluar rumah. Tapi mereka sebenarnya tak tahu balik pukul berapa lah. Jadi bila Mirul keluar pergi mengaji, mereka pun dah nak keluar bersama. Jadi Mirul keluar dulu, Mirul balik rumah 10.30. Rasanya mereka dah sampai. Sebab apa? Selalunya kalau mereka keluar nak bawa kereta, tapi malam tu mungkin mereka menunggang motosikal. Tapi Mirul tak sedar, nampak kereta depan rumah. Oh, dah balik lah. Padahal mak dengan abah keluar menunggang motosikal. Motosikal tak ada di rumah. Tapi waktu tu Mirul tak perasan. Mirul masuk dalam rumah, buka pintu, beri salam, Assalamualaikum. Kemudian daripada pintu rumah tu, kata Mirul nampak koridor, nampak dapur. Dekat dapur tu nampak bapak tengah duduk makan, mak tengah berdiri tepi bapak. Rumah Mirul gelap, Kisi. Rumah gelap, yang lampu mak buka menyala adalah lampu dekat ruang tamu tu saja yang menyala. Yang lain bilik-bilik, lampu dapur semua dipadamkan. Jadi bila tolak pintu, lampu ruang tamu menyala, gelap sampailah ke dapur. Tapi dekat dalam gelap tu nampak bapak tengah makan,
dan mak tengah berdiri tepi bapa. Kemudian bila Mirul beri salam kan, masuk dalam rumah, Mirul berdiri, nampak mak dengan bapa dekat dapur yang gelap. Mirul pun panggil, "Mak, Pak." Kedua-duanya tengah berdiri tengok pinggan, bapa tengah makan. Berhenti, kedua-dua toleh tengok Mirul dalam masa yang sama. "Mak? Mak ke tu? Pak?" kata Mirul. "Casey." "Mak?" Bapa tiba-tiba berdiri, dia tolak kerusi berbunyi. Berdiri, mak pun pusing. Tengok dan tenung. Tiba-tiba motosikal tang-tang pusing ke sebelah kanan. Nampak luar pintu, bapa dengan mak baru balik dengan motosikal. Tengok balik dekat dapur, tak ada orang. Tapi bila mak naik atas, dah salam semua, ikut mak sampai pergi dapur. Mak buka lampu dapur. Dekat dapur ada kerusi, bergerak sampai ke belakang. Mak tanya, "Ni siapa ni pakai kerusi sampai kat sini? Abang, tadi abang ada panjat pasang barang. Kerusi ni kat sini ni. Mana ada?" "Casey, kerusi sampai dekat belakang, Casey. Tapi dekat atas meja tak ada makanan. Cuma kerusi tu jauh ke belakang." Nak beritahu mak dengan bapa takut. Simpan je lah Casey. Sampailah dapat tahu rancangan Casey Malam Seram inilah yang Mirul kongsi dengan Casey untuk berkongsi dengan yang lain. Seram Terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Terima kasih saudara pada semua. Kisah akhiri Malam Seram. Ya, Malam Seram dah pun bermula sejak 11 malam tadi. Jangan khawatir pada anda yang tertinggal video tadi. Saya ada video temu bual solo ambush. Satu temu bual yang saya rasa menarik, ya, dan juga kelakar juga, lucu. Jadi kita akan ketengahkan video tu. Saya akan cantum video yang ini dengan video yang sebelumnya, satukan. Pada anda yang mendengar ini selepas rakaman ini, maknanya saya dah cantum lah. Kalau tidak, nanti akan ada dua bahagian, part 1, part 2 pula. Ya. Jadi sabar menanti. Kita jumpa lagi di lain kesempatan esok malam. Malam ni lah, pukul hari ni 22 hari bulan. Malam ni saya akan berbaju yang ini sama, sebab tadi adalah rancangan yang saya rakam. Ya. Tadi saya rakam rancangan untuk masjid. Bersongkok, berbaju. Sama baju ni. Jangan cakap, Casey tak tukar baju Jangan. Ni baju hari ni saya pakai tadi. Saya buat rakaman untuk masjid tadi selepas buka. Sebab buka kan, saya terus buat rakaman untuk masjid dan saya serahkan file tu pada ustaz. Jadi esok malam ni 22 hari bulan, malam ini 9.30 malam kita jumpa live chat di Facebook Masjid Mujahidin. Casey akan berada di sana dan kemungkinan malam ni akan mula lambat sikit sebab isteri saya pun ada temu bual line check bersama dengan rakan dari Brunei. Jadi banyak konten nak kena buat ni. Jadi isteri saya akan gunakan bahagian set dalam rumah ni. Jadi selepas boleh habis line check baru saya boleh live. Kita tengok kalau live dia line check dia pukul 10. Kalau line check dia dalam setengah jam boleh lah pukul 11. Kalau line check dia sampai pukul 11, maknanya pukul 11 suku mungkin saya akan mulakan Malam Seram esok. Lambat sedikit lah Jadi terima kasih pada semua. Terima kasih sumbangan Tajul Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat raya, semangat raya nampak. May Allah bless you with health and success. Thank you so much. Amin ya rabbal alamin. Sama hari raya juga pada anda Tajul Iman. Dan pada yang lain kita jumpa esok malam. Saya akan undurkan diri. Assalamualaikum. Selamat bersahur dan selamat berpuasa. Bye-bye. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh Casey Champion. Kita jumpa di lain episod.